Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Tegius selaku pensyarah bagi kursus inovasi dalam pendidikan seni visual dengan kod kursus PSVK 3322 ini. Sebelum saya memulakan pembentangan inovasi ini, saya ingin memberitahu bahawa pendidikan seni visual tidak hanya memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk melahirkan murid kreatif, imajinatif dan berkemahiran dalam menzahirkan sesuatu idea melalui penghasilan karya seni mereka. Dan sebagai guru, PSV juga bukan sekadar untuk mengajar kemahiran melukis, tetapi juga untuk membentuk jati diri, kepekaan estetika dan pemikiran kreatif murid. Saya Nurul Iman binti Abbas akan memperkenalkan inovasi saya dengan tajuk Doodle Art Project yang selari dan selaras dengan dalam buku teks tahun 6, iaitu membentuk dan membuat rekaan. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. Sebelum kita meneruskan kepada pengenalan inovasi kita, terdapat beberapa pernyataan masalah yang telah dikenal pasti, iaitu murid kurang berminat terhadap aktiviti menggambar dan membuat corak kerana menganggapnya sukar dan tidak menyeronokkan. Dan ada pula terdapat beberapa murid yang menggunakan garisan dan warna yang kurang seimbang dalam penghasilan karya mereka, dan ianya beberapa tidak sesuai untuk dia aplikasikan dalam penghasilan karya seni. Dan ada juga murid yang kemahiran motor halus mereka seperti melakar, menggunting, menggam dan menampal masih lemah. Dan ada juga murid yang masih ragu-ragu untuk mencuba corak baharu dan terlalu bergantung kepada contoh guru ataupun rakan yang telah disediakan, serta sukar untuk menghasilkan rekaan yang lebih mencabar diri mereka. Seperti yang saya sediakan di sini, ini merupakan contoh daripada beberapa hasil karya murid yang masih belum cukup berani untuk mencabar diri mereka mencuba perkara baharu, di mana mereka hanya mampu menghasilkan karya mengikut lukisan yang telah disediakan oleh guru. Ini mengakibatkan murid terlalu bergantung kepada contoh yang diberikan, dan tahap kreativiti ataupun tahap kemampuan mereka akan berada pada tahap yang statik dan tidak bergerak dan tidak berkembang, dan mengakibatkan mereka hanya terperap dalam zon selesa mereka. Jadi sekarang kita masuk kepada topik utama kita, iaitu pengenalan kepada inovasi yang telah dihasilkan, iaitu Doodle Art Project yang merupakan salah satu idea yang diperkenalkan oleh The Craft Train yang dimulakan oleh seorang wanita yang berasal daripada Australia yang bernama Kate. Beliau merupakan seorang graphic designer sejak tahun 2012. Jadi daripada idea ini saya telah membuat cadangan untuk menjadikannya sebagai salah satu daripada aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam kelas, kerana ianya merupakan salah satu bentuk inovasi PDP PSV yang memberikan peluang kepada murid untuk meneroka idea secara bebas dan menyeronokkan. Dan selain daripada itu juga, aktiviti ini lebih menuju kepada penghasilan contengan yang spontan, menjadikan murid dapat menzahirkan pemikiran dalaman mereka untuk membentuk visual yang tidak formal tetapi syarat kepada makna yang terdapat dalam karya yang dihasilkan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Syamir Izwan Syarudin, beliau menegaskan bahawa aktiviti doodling ini bukan sahaja boleh meningkatkan tumpuan murid, tetapi juga dapat meningkatkan kreativiti serta motivasi murid dalam bilik darjah. Ini menunjukkan bahawa aktiviti ini juga bukan sahaja dapat mengembangkan bakat seni murid, tapi juga boleh meningkatkan minat
fokus, serta keyakinan diri mereka. Dan bukan itu saja, inovasi ini juga dapat meningkatkan kemahiran psikomotor mereka, seperti kemahiran menggunting, menggam, dan menampal dengan lebih stabil. Ini karena dalam tinjauan dalam bilik darjah yang telah dilakukan semasa saya menjalani pembelajaran berasaskan sekolah, yaitu PBS fase 1 di sekolah yang telah saya PBS, saya mendapati bahwa terdapat beberapa murid yang masih kurang mahir dalam kemahiran asas ini, di mana mereka susah untuk menghasilkan karya yang lebih baik pada tahap yang sepatutnya. Contohnya macam tahun 5. Terdapat beberapa pelajar yang masih kurang mahir dalam teknik menggunting, teknik menggam, teknik menampal. Dan oleh itu, pendekatan ini bukan sahaja berfungsi sebagai aktiviti seni, tetapi juga sebagai medium pada pembangunan kemahiran psikomotor murid. Seterusnya kita beralih kepada objektif dalam inovasi ini. Bagi inovasi umum, ianya lebih kepada peningkatan kreativiti dan minat murid, terutamanya bagi murid tahap 2 dalam menghasilkan corak dan rekaan melalui pendekatan Doodle Art Project ini. Bagi objektif khusus pula, terdapat 3 objektif yang telah disenaraikan, yaitu murid dapat mengenal pasti dan mengaplikasikan pelbagai jenis garisan dan corak dalam karya seni ini. Kedua, murid juga dapat menghasilkan corak dan rekaan dengan tema yang disediakan dengan gaya yang lebih kreatif. Yang ketiga, murid dapat meningkatkan keyakinan diri serta keterampilan motor halus melalui aktiviti melukis, memotong, yaitu menggunting, menggam, dan menampal dengan lebih stabil. Seterusnya kita beralih kepada huraian inovasi. Jadi dalam huraian inovasi ini saya akan menerangkan tentang bagaimana aktiviti ini dijalankan semasa dalam bilik darjah. Yang pertama, guru menunjukkan beberapa contoh doodle art yang telah siap dan memberikan soalan kepada murid berkaitan dengan bentuk dan corak yang digunakan dalam karya tersebut. Dan pada bahagian ini adalah untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada murid agar mereka lebih tahu bagaimana untuk menghasilkan karya doodle ini. Seterusnya, murid melakar corak doodle pada bentuk menggunakan pen halus ataupun alat yang disediakan. Seterusnya, guru memberi bimbingan tentang pengulangan corak dan penggunaan ruang yang lebih sesuai. Ketiga, murid memotong bentuk yang telah siap dan menyusunnya semula pada latar yang disediakan untuk menghasilkan komposisi baharu. Pada bahagian ini, guru perlu memberikan bimbingan yang sepenuhnya kerana murid menggunakan peralatan yang tajam. Pada bahagian ini pula, seperti yang kita lihat, ini merupakan gambar bahan yang dihasilkan yang merupakan inovasi yang telah saya perkenalkan pada slide-slide yang sebelumnya. Seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, di sini guru memberikan murid beberapa bentuk yang telah disediakan tanpa adanya sebarang corak ataupun rekaan selain daripada bentuk seperti yang kita lihat sini, bentuk haiwan. Selain daripada bentuk itu, murid perlu menyediakannya. Dan pada gambar yang kedua pula, murid menghasilkan beberapa corak ataupun lebih dikenali sebagai jenis-jenis garisan yang terdapat dalam unsur seni yang telah mereka pelajari pada sebelumnya. Dan yang gambar yang ketiga, di mana murid menggunting bentuk-bentuk yang telah disediakan. Dan yang keempat, murid menggam dan menampal pada latar belakang yang telah disediakan oleh guru juga, dan memberikan komposisi yang baharu dan lebih kreatif. Dan di sini menunjukkan bahawa murid dapat mengembangkan lagi kreativiti mereka dan meningkatkan
kemahiran psikomotor mereka, yaitu menggunting, menggam, menampal, dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada keberkesanan inovasi. Jadi dalam inovasi yang telah dihasilkan ini hanyalah melalui kajian-kajian tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa pengkaji yang sebelumnya. Oleh itu di sini saya telah menyediakan beberapa jangkaan keberkesanan inovasi, yang mana menurut kajian yang telah dilakukan oleh Ajahn Tapa pada tahun 2021, beliau menegaskan bahawa penglibatan dalam pendidikan seni visual boleh meningkatkan pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah murid. Oleh itu, melalui inovasi yang telah diperkenalkan, murid akan menghasilkan lebih banyak versi lakaran, menerokai pelbagai corak dan kombinasi warna yang lebih sesuai, serta meningkatkan keyakinan mereka untuk memberikan idea sendiri secara visual serta berani untuk membuat perubahan. Dan di sini berlakunya perkembangan kreativiti murid dan penglibatan aktif murid serta peningkatan daripada aspek motor halus yang lebih stabil. Seterusnya, kita masih berada pada jangkaan keberkesanan inovasi, di mana menurut kajian yang dilakukan oleh Bileron Buruntong pada tahun 2025, beliau mengatakan bahawa penglibatan integrasi seni dalam pendidikan menunjukkan murid akan diberi peluang untuk mengekspresikan diri dan berkongsi hasil karya yang menjadikan tahap motivasi dan penglibatan mereka semakin meningkat. Jadi dari aspek penglibatan dan motivasi murid, di sini mereka menunjukkan peningkatan minat dalam proses pembelajaran kerana telah melalui pengalaman belajar yang lebih menyeronokkan, interaktif dan bebas tekanan, meniru contoh yang telah disediakan oleh guru. Dan di sini murid juga akan menjadi lebih aktif untuk mengambil bahagian, berbincang dengan rakan, berkongsi idea dan memberikan maklum balas kepada rakan mereka. Jadi ini merupakan rujukan yang telah digunakan sepanjang pembentangan inovasi ini. Sekian itu saja dari saya. Segala kekurangan sepanjang pembentangan ini datangnya daripada diri saya sendiri, dan segala kelebihan dalam setiap bait kata saya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diharapkan adalah projek inovasi ini dapat diterima dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dalam bidik darjah yang sebenar pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.